وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحكم وإليه ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على سيد النبي الكريم سيدنا محمدا الأمين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Surah 95 kita menggunakan kitab Bahrul Madi jilid yang ke-13. Kita masuk bab Maja'a fi rahmatis sibyan, yaitu bab yang datang pada menyatakan belas kasihan kepada budak-budak kecil. Dalam keadaan masyarakat hari ini duk dera anak. Hari ini mati seorang lagi, tapi anak Cina mati. Doktor percaya budak umur 6 tahun mati kerana dicucuk benda tajam. Kepala dia lebam-lebam, dipercayai dipukul dengan kuat. Mak dengan pak dia ditahan polis. Dalam keadaan yang macam ini, kita nak cari penyelesaian dia. Apa penyelesaian benda ni? Sebagai orang Islam, Allah sebut dah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kamu duk bercanggah pendapat, bercelaru tentang satu-satu benda, maka rujuklah kepada Allah dan Rasul. Kita tengok penyelesaian dalam Quran, dalam hadis apa yang dia bagi tahu kat kita. Malam ni dia kata bab maja'a fi rahmatis sibyan, iaitu bab yang datang pada menyatakan belas kasihan kepada budak-budak kecil. Ketahuilah saudaraku, setengah daripada perangai yang terpuji kepada syarak itu ialah belas kasihan kepada budak kecil. Orang yang sayang belas kasihan pada budak kecil ini terpuji di sisi Allah. Maka belas kasihan itu ialah pada tempat-tempatnya. Dia ada tempat dia. Maka tidaklah dibiarkan sampai melanggar adab dan tiada hormat atas orang tua-tua. Kita terlampau sayang anak, terlampau belas kasihan pada anak sampai merosakkan anak. Anak tak bangkit semayang subuh, tak apa, jangan duduk-duduk dia tidur, tak cukup. Tu belas kasihan juga. Kasihan budak ni. Semalam dia balik lewat, dia balik pukul 2 pagi. Dia baru tidur dia balik pukul 2, dengar pukul 3 duk bunyi, duk berjalan lagi, tak tidur lagi. Perasan pukul 3:30, 4 baru dia tidur kot. Tak sanggup gerak dia, tak pilih dia tidur, duk gerak suruh mayang subuh buat apa. Yang tu dia nak siap bara api neraka bagi ke anak dia dengan dia sekali. Jadi itu sebab dalam kitab ni dia habaq awal-awal dah. Dia kata kesian tu pada tempat-tempat dia. Bukan kata kesian sampai menjahanamkan dia. Ataupun kesian sampai dia tak hati hormat orang tua. Anak kita jadi kasar tak ketahuan punca. Jadi kurang adab. Sampai orang main ke rumah, dia duduk tengok televisyen, duduk tidur terlentang, kaki duduk silap panggung, goyang kaki, geriau-geriau. Orang main ke rumah pun nak bangkit bersalam dengan orang pun tak apa. Budak-budak, dia kata. Budak-budak umur berapa? 18. Umur 18. Bulu kaki menyerama dah. Duduk tidur pakai seluar pendek. Duduk silap panggung depan TV. Duduk goyang beriu-beriu kaki. Orang tua-tua main di rumah tak hati bangkit salam dengan orang. Tak apa. Budak-budak. Itu nak jalan. Dia kata kita kesian kat budak-budak ni. Kesian bertempat. Jangan sampai ke peringkat budak tu rosak. Dan jangan sampai ke peringkat budak tu tak hati hormat orang tua-tua. Dan melampau apa hukum syarak. Jangan sampai kita kesian kat dia sampai dia melanggar hukum syarak tu kita tak marah dia. Tak boleh. Sebagaimana keterangan dalam masalah-masalah yang akan datang ini.
Dan sekarang dengar dalil yang menunjukkan atas suruh belas kasihan pada budak-budak kecil itu. Ialah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, An Anas bin Malik yaqul, Ja'a shaykhun yuridun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, fa'abta'a al-qawmu anhu an yuwassa'u lah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dengan nama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Berkata ia, telah datang seorang tua yang menghendaki berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam kedatangan orang tua itu terlambat kaum bangun memberi kelapangan atau jalan ia masuk menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dilihat oleh Nabi akan yang demikian itu, maka ia pun memberi satu teguran kepada kaumnya, yakni sahabat-sahabatnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana." Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada umatku yang beradab dengan adab yang elok itu siapa-siapa yang tiada belas kasihan akan budak-budak dan yang muda-muda daripada umat kami, dan juga bukannya ia daripada umat kami yang beradab dengan adab yang elok itu siapa-siapa yang tiada hormatkan orang-orang tua dan orang-orang besar kami, kata Abu Isa. Dan pada ini ada riwayat daripada Abdullah ibn Amr dan Abu Hurairah dan Ibnu Abbas dan Abi Umamah, dan katanya lagi bermula ini hadis lari. Ini hadis. Satu hari ketika Nabi duduk dengan sahabat dia ramai-ramai, tiba-tiba main satu orang tua. Tengah Nabi duduk bagi kuliah ilmu pada sahabat dia, tiba-tiba datang satu orang tua. Sahabat-sahabat Nabi ni mungkin tak perasan orang tua tu main. Mungkin tak perasan. Jadi semua kalau duduk tengok ke Nabi, tak tahu orang tua tu main. Jadi masing-masing duduk tengok ke depan lah. Dia orang tua tu nak main ke depan. Jadi mereka tak bagi jalan. Dia duduk kuih. Mereka nak lalu buat tak heran aja. Nabi tegur mereka. Nabi kata dekat sahabat dia, jaga, dia kata, di kalangan umat aku ini tidak dianggap orang tu akhlak dia elok kalau sekiranya dia taati hormat orang muda dan dia taati hormat orang tua. Maknanya orang Islam kena saling hormat menghormati. Orang muda kena hormat orang tua kena kasih dekat orang muda. Kena begitu. Ada setengah tempat, setengah masjid dia jadi berkelahi budak-budak muda dengan orang tua. Ni pun haru juga. Mereka main panggil minta ustaz tolong pergi ceramah di masjid kami kan. Yang main panggil ni budak muda-muda. Kita tanya mereka ni hampa semua jawatan kuasa masjid kan. Mereka kata tak dia kata nak kira pokok jawatan kuasa tu mampu mereka mereka buat apa. Cara jawab tu nampak dah berkelahi tu. Nampak dah. Kita kata tak boleh. Masjid ni lagu rumah lah. Dia ada orang yang memegang amanah pegang masjid ni. Orang yang pegang amanah tu nama dia jawatan kuasa masjid. Jadi nak panggil ceramah nak apa pun jawatan kuasa lah panggil. Tak apa kalau kami panggil pun tak apa. Tak boleh lah. Kita ada adab dia. Saya bukan boleh tidur rumbu masuk ongkah pegang mikrofon cakap tak ketahuan. Kita ada cara dia. Balik bincang, balik berunding yang elok. Takkan tak boleh bincang pun. Tak boleh lah. Buat ni tak ni buat kira pun. Jadi kita nampaklah ada. Kita tak kenal. Soal orang tua salah ke orang tua betul ke budak-budak salah ke budak-budak betul ke tu nombor dua. Nombor satunya tak cantik. Lepas ni tak ada hubungan yang elok. Kena buat bagi elok lah. Kena buat bagi cari. Dia mesti ada cara tu. Dia mesti ada. Makna. Saya kata pasal apa yang sampai 13 tahun ni. Dia kata pasal pengurusi adalah ni 13 tahun dah dia pulang. Maknanya daripada dia mula pegang jawatan sampai hari ni 13 tahun dia tak pernah buat ceramah apa. Mengajak apa pun tak ada, ceramah apa pun tak nak. Sebab dia kata masjid tempat sembahyang. Dia kena. Ada dia dulu. Lagu mana tak tahu orang kasihan kami kita perkara dengan pejabat kadri lah apa begitu begini. Pejabat kadri guna kuasa kami mau masjid ni untuk buat ceramah agama. Dia kena ikut. Dia kena ikut. Hati-hati.
Pertama kali dia pakat main abang ustaz, dia baca setelah 13 tahun dekat malam ni merdeka kita. Dia kata ustaz mau banyak betul-betul mah. Jangan dok dah. Boleh kau buat main abang dia pun. Dia kata ustaz malam ni merdeka, nak sambut merdeka banyak betul-betul. 13 tahun kami tunggu nak mari betul-betul. Kita kata boleh lah nak bagi betul-betul lepas ni pakai buah pelaya besar tu. Tak pula lagi 16 tahun. Jadi bukan cara tu, tumpang dia bagi. Ni kita masuk, kita buat elok-elok. Kita habak patut habak aja. Hak lebih-lebih banyak-banyak kita sama. Mudah-mudahan dengan itu Allah buka hati dia. Dah Ustaz, dia kata kalau Ustaz tahu betul-betul, dia tutup juga lepas ni lagi rugi. Jadi alang-alang boh betul-betul. Jadi itu ceritanya. Kadang-kadang kita ni jadi susah nak pergi cakap tu. Jadi susah. Jadi saya kata tak apa lah. Kita dengar kalau mereka kata apa pun dan boleh macam rupung tak. Kita ikut bicara nak buat menabur. Jadi bila kita buat tak ikut dia mau dia marah kita pula. Dia kata orang buka peluang dia cakap pun duk buat lembut-lembai leceh. Jadi itu sebab dia kata kita buat kerja untuk Allah nilai, bukan untuk manusia nilai. Kalau untuk manusia nilai sampai kiamat kita tak akan dapat 100% orang setuju dengan kita. Sampai kiamat. Bukan sampai tahun 2020, sampai kiamat tak akan dapat semua orang setuju dengan kita. Akan ada yang setuju, akan ada yang tak setuju. Sampai kiamat akan ada keadaan. Jadi lah ni kita nak ikut yang mana? Nak ikut minoriti ke majoriti? Macam mana? Kita ikut hak Allah ya. Allah kata buat kerja Islam. Kita buat kerja Islam. Apabila kerja yang kita buat itu ikut Islam, maka Allah lah yang akan membuka hati orang-orang yang ada di depan kita. Itu cara yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya. So, dalam hadis tadi Nabi SAW nak menjelaskan kepada kita tentang soal orang muda kena hormat orang tua. Kena hormat orang tua. Dan orang tua kena sayang dekat orang muda. Bila benda ni boleh hidup dalam masyarakat, aman masyarakat itu. Masalah dia kata belah kasihan dengan budak-budak tu bagaimana? Yang kata kena belah kasihan ke budak-budak ni nak buat bagaimana? Kata dia adalah belah kasihan dengan budak-budak itu, iaitu tidak seorang itu menunjukkan marah dengan sentiasa. Ada juga sesetengah bapa ni anak takut dekat dia. Anak tidak rasa kasih pada dia, anak tidak hormat dia sebenarnya, anak cuma takut dengan dia. Oh ni ada satu kes, satu sahabat di rumah, dia kata ustaz, dia kata jadi pula satu kes. Kes ni punca di Kuantan Pahang. Mai jadi kes di Sungai Petani. Satu budak perempuan, orang Islam kita, sudah masuk agama lain. Daripada nama sedap tukar. Dan urusan tukar nama sudah dimuktamadkan. Pejabat pendaftaran semua sudah approve, semua permohonan dia sudah selesai. Change of name and religion by default. Lawyer yang menguruskan tukar agama dan tukar nama ni lawyer Hindu. Urus pertukaran semua kami selesai. Bila benda ni jadi kes, pihak yang berwajib dijumpa budak ni dalam soal siasat dengan dia dan sebagainya, kita pujuk dia, kita nasihat dia, kita ingatkan dia betapa perlunya dia sayang Islam yang ada pada dia. Kita habaq dekat dia, Islam ini adalah satu-satunya tiket untuk kamu masuk syurga Allah. Dengan kamu melucutkan Islam kamu, kamu kekal di neraka Allah abadan abada selama-lama. Bukan 10 tahun, bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun. Selama-lama kamu akan duduk di neraka. Kalau sekiranya kamu mati dalam keadaan kamu kafir dengan Allah. Habaq dia. Banyak. Hantar dia duduk sekolah agama. Saat ni kita minta di sekolah agama sana tunjuk kasih sayang pada dia dan sebagainya. Kita cakap kat dia, kita nak hantar dia balik rumah bapa dia. Oh, tak mau. Yang pasal apa? Dia kata dia sampai umur 20 sampai umur 21 duk kena pukul nampak lagi. Perempuan umur 20, 21 pak duk pukul lagi.
Dia kata dia tak tahulah, dia sedap-sedap ni, mula sedap, mula reti dunia ni, duduk sedap-sedap tu, duduk kena pukul. Pak ni sampai tak ada sayang langsung, pukul. Dia kata sampai bila dia nak kena pukul. Kecewa hidup. Tinggal agama Islam, masuk agama lain, dia duduk dengan Cina Hindu dan sebagainya. Habis. Bila kita siasat punya siasat, benda ni berpunca daripada rumah tangga. Daripada bapa yang tak reti sayang anak. Yang ni agama sebut lama dah, 1400 tahun dulu Nabi Muhammad sebut benda ni. Masa apa hari ni duk jadi benda ni? Yang sayang sangat, sayang sampai anak jahanam, agamanya jahanam, masa depannya jahanam, sayang sampai menjahanamkan anak. Hak cengih sampai jahanam pula. Islam tak suruh sayang sampai bagi rosak anak. Islam tak suruh cengih sampai bagi jahanam anak. Hak Islam suruh macam mana? Ni dia duk bagi tahu kita. Kita baca malam ni, kita balik buat benda ni. Mudah-mudahan rumah tangga kita bahagia. Mana ada satu manusia yang waras fikiran, yang sehat akal, yang tak mau bahagia? Mana ada satu orang yang Tuhan bagi dekat dia akal dia elok berfungsi dengan baik, dia tak mau bahagia. Dia mau hidup dalam keadaan porak-poranda. Semua orang nak bahagia, cumanya masing-masing nak bahagia tak kena cara. Ada yang nak bahagia, dia kira cari duit sampai anak dia pun dia tak akan tengok. Ada orang nak bahagia dengan rebut jawatan. Dia berebut jawatan, dia fitnah sana sini sampai akhirnya keluarga dia pula difitnah orang. Pasal apa tu? Yang cari duit sampai tak peduli apa, yang berebut kuasa. Pasal apa? Pasal nak bahagia. Sedangkan itu bukan bahagia sebenarnya. Dia jadi macam orang duk hendak bayang-bayang. Sampai dia pun tak dapat nampak dekat. Nak pegang ambil. Tak boleh. Duk ada tapi nak pegang tak boleh. Dia nampak orang lain hidup bahagia. Tapi dia tak bahagia. Dengan ibu bapa krisis. Dengan ibu bapa mertua krisis. Dengan isteri krisis. Dengan anak krisis. Tak bahagia hidup dia. Malam ni kita jumpa hadis yang menyentuh tentang bagaimana cara kita nak menghadapi anak-anak kita. Kata dia adalah belas kasihan dengan budak-budak itu, iaitu tidak seorang itu menunjukkan marah dengan sentiasa dan mau bercakap dan menegur dan menyukakan hatinya. Dengan anak-anak dia kena bercakap. Bila kita bercakap tu mestilah cakap dalam bentuk nasihat. Yang nasihat itu menyebabkan anak kita segan dengan kita. Segan. Bila kita panggil, kata mai tak? Dia mai. Mai itu pun dalam tak ada hormat. Tak berani nak tentang dengan mata pak dia. Kata duduk sini saya nak cakap sikit. Ayah tengok hang lari nampak. Subuh pun tak bangkit semayang dah. Pasal apa? Anak ni bila pak tanya macam tu, dia rasa satu beban tanggungjawab main kat dia. Letih pak dia. Tak boleh lah. Semayang ni tak kira letih, tak kira apa kena buat. Bapak tak mau nak marah-marah sangat. Mak pun dah besar dah. Esok bangun semayang. Baik pak sudah. Anak tu main depan kita tu amat bila-bila. Ni panggil sampai 5 kali tak main. Mat main tak? Mat. Dia tak main. Tak main ni. 5 kali panggil berjapkah baru main. Main berdiri kaki tu gedi-gedi sebelah. Kita apa jadi hanya hang seorang dah kaki gedi-gedi. Aku pun kaki juga gedi. Tak lagi. Kaut jadi kaut. Pasal apa tu? Pasal dah jadi buluh. Nak kepak juga. Tak buluh tu patah, dia bidah kita. Jadi silap kita masa rebung dulu ni. Masa rebung tu, masa kita boleh bentuk dia. Masa kita boleh lentok dia. Masa tu kita pun orang tak boleh lentok dia. Yang pergi jadi selalu. Masa rebung dia dulu ni, kita tu buluh kuning. Saya cakap, jadi kawal. Jadi dia kata dengan anak-anak ni kita kena bercakap dengan dia. Kita kena mau bertegur dengan dia dan kita mau sukakan hati dia. Sekali-sekala melawak dengan dia. Melawak jangan sampai jahanam kita.
Melawak sampai anak boleh main terajang atas belakang ni. Apa ni? Oh, karut ni bukan melawak dah ni. Melawak ni anak main terajang atas belakang pak dia. Ambil dia kata. Duduk dalam rumah lah. Yang pak dia pun, oh, aku pergi curi. Ambil batai tabuhan. Karut. Nanti tak kena cara. Lalu tu tak kena. Orang hari ni kena kita tengok takut. Kita tengok takut. Dia punya nak baik dengan anak dia. Anak dia kata, bapa saya tak apa, dia sporting. Oh, bukan dia sporting lah macam tu. Kita takut tengok. Saya dah sebut dah dulu sekali. Teater Piramli tu berebut bangku dengan anak. Malam ada teater Piramli dalam televisyen tu. Anak dengan pak ni berebut bangku nak tengok TV. Berebut. Anak lah dapat dulu. Duduk melentang tu. Pak dia main, hey, dengar sikit bagi aku duduk. Dia kata lambat bawah. Dia kata. Anak nampak ni. Anak boleh kata kat pak dia lambat bawah. Okey, tak apa. Dia kata hari ni hari. Oh, boleh lah. Duduk di hujung bangku panjang tu. Anak dia unjuk kaki, dia goyang kaki tepi telinga dia. Tak apa. Dia boleh dengan anak dia begitu. Dia boleh. Bila kita tengok, kata tak kena ni, tak kena. Dia kata tak apa, kami keluarga bahagia. Nah, walaupun dia rasa bahagia, Islam tidak iktiraf itu kebahagiaan. Islam tidak iktiraf kebahagiaan yang macam tu. Salah. Islam kata itu tak bahagia. Bila bapa hilang maruah, bila bapa hilang kehormatan diri, bila bapa sudah tidak disegani, itu bukan bahagia nama dia. Itu namanya bapa yang dayus dalam agama. Yang kena datang. Yang kena datang. Dia kata apabila datang budak-budak itu berjumpa denganmu, dengan menjabat salam, maka engkau sambut salamnya. Dan kamu ambil akan dia, menggosoknya dan menciumnya. Yang ni anak kecil-kecil lah. Anak kecil-kecil. Kita duduk di rumah, dia balik sekolah misalnya. Ataupun kita balik kerja, dia duduk di rumah misalnya. Budaya salam di rumah bagi ada. Bapa balik, anak duduk dalam rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagi salam pun bagi tauhid dia. Assalamualaikum. Apa makna berkata? Assalamualaikum. Dalam nombor ni, salam. 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 Yang ini juga dulu. Tak jadi dulu tak mahu. Bagi Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah bayarlah. Hantar anak pergi sekolah pagi. Di buang kereta turun tu, ajak dia salam, cium tangan kita sekali. Pegang kepala dia, abang belajar dia elok kan. Kesan tu, dekat jiwa anak kesan. Benar tu, jangan main. Satu orang sahabat saya, dia baru pencet. Dia ambil option yang punya pencet. Umur 50 pencet. Dia kata rasa lama dah kita ni mengabaikan anak. Dia kata, anak ujung-ujung ni saya nak buat dia elok sikit. Dia cerita. Saya ustaz, dia kata saya cuma amalkan satu benda. Selain daripada hak lain-lain, hak pointah-pointah wajib terus semayang itu kita buat. Hak lain ni dia kata saya buat satu. Saya hantar dia pergi sekolah. Tiap-tiap pagi kata saya hantar pergi. Dia dah pencet lah. Hantar pergi, atas kereta tu, bawa rumah nak sampai ke sekolah tu, dia cuma abang kata, abang, bapak minta ke abang, yang pertama abang belajar elok. Abang ustaz usaha setakat yang abang mampu. Tapi apa yang lebih penting, bapak nak abang jadi anak yang saleh. Tiap-tiap hari ustaz, saya tak pernah lupa, saya tak pernah jemu. Saya sebut benda tu kat anak dia. Sambil 2 hari tak nak pergi tu, abang belajar elok. Ayah nak abang jadi anak yang saleh. Itu aja saya duk bagi kat dia ustaz. Dia kata, alhamdulillah ustaz, 3 bulan saya dapat lihat kesan pada diri anak dia. Kesan. Rupa-rupanya dia kata cakap bapa, cakap yang terbit daripada hati yang bersih, dengan ikhlas untuk anak, kita cakap dengan penuh keinsafan, kesan dekat jiwa anak besar ustaz. Dia kata besar. Saya dah cuba, saya berani cakap benar. Bila kita cek balik berapa ramai orang Islam kita hari ini yang buat macam tu. Yang pesan dekat anak dia, bapak nak abang jadi anak yang saleh. Berapa orang cakap macam tu dekat anak. Abang mengaji, setakat yang abang boleh, abang usaha. Kalau abang berjaya, bapak bagi hadiah. Tapi bapak mau abang jadi anak yang saleh.
Takut dia duduk di bumi mana pun, dia duduk di tempat mana pun, dia nak buat benda dosa ni, dia nampak muka bapak dia. Dia nampak. Dia nampak muka pak dia duduk habaq kat dia tu, abang, bapak mau abang jadi anak yang soleh. Dia nampak muka tu, dia tak berani buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, benda-benda macam ni banyak dalam Quran. Cerita Luqmanul Hakim, nasihat anak, semua umpama dia macam tu. Ya bunayya la tusyrik billah. Luqmanul Hakim pesan ke anak, wahai anakku, la tusyrik billah. Kamu, bapa nak pesan satu, jangan syirik dengan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik satu kezaliman yang besar. Kalau nada-nada yang macam ni kita guna dekat anak kita, insya-Allah barakah dia Allah akan. Nah, kenapa dia tu? Dia kata kalau anak mai bagi salam, kita sambut salam dia, kita ambil dia, gosok kepala dia, cium dia, tunjuk kasih sayang pada dia. Serta bercakap-cakap dengan dia, ditanyanya apa yang patut ditanya daripadanya. Jadi cakap dengan anak. Hari ni cikgu ada apa di sekolah? Anak kita hadut taski, hadut jam 1, jam 2 tu pun kalau kita tanya dia, seronok dia. Hari ni cikgu ajak apa di sekolah? Dia kata ajak menyanyi. Menyanyi apa? Baca Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Boleh pula taski. Dia tak tahu tu apa dia, dia kata menyanyi. Menyanyi pun menyanyi lah. Jadi kita buat semakan pada pelajaran cikgu dia bagi di sekolah. Budak-budak, bila kita duduk tanya tu, dia bangga. Dia bangga tu. Dia nak abang tak kita apa dia mengaji tadi. Tapi sedihnya anak-anak ni, pak dia tak pernah tanya. Dia nak abang pula, pak dia balik kerja, dia pergi. Bapak, pijau lah sikit, aku penat ni. La ilaha illallah. Budak ni hancur harapannya. Hancur harapannya. Kata bapak, tadi cikgu ajak ni, tiada kat mama. Weh, tak mau dengar. Tiada kat mama. Kita tunjuk kita tak suka kat dia, kita tak sedap, kita merosakkan hati dia. Oh, Islam dah habaq dah. Benda ni semua Islam dah habaq dah. Dia kata pada pelajaran dia kah, ataupun pada kerjanya kah, ataupun sakitnya kah, ataupun pada permesraan dengannya kah, semua ni kita kena buat. Tanya kerja dia. Macam mana kerja abang? Banyak tak banyak lah ni abang untuk kerja kelang. Abang buat kerja. Kalau abang jujur, Allah akan angkat abang satu hari esok. Hari ni abang jadi pekerja kelang. Tapi kalau abang jujur, esok abang boleh jadi supervisor kelang. Itu kita nak kena bagi dekat dia. Tapi abang kena ingat satu. Semayang abang jangan tinggal. Waktu semayang abang kena semayang. Minta kebenaran elok dekat dia. Fahabat kata abang nak semayang. Kalau ini bentuk pesanan yang kita bagi elok anak kita, insya-Allah elok dia. Dan boleh didudukkan atas reba kalau patut direba dia. Kalau anak kecil ambil duduk atas reba di atas. Walaupun kita penat baru balik kerja, ambil bos atas reba kan. Oh no, budak-budak ni kalau pak dia ambil bos atas reba sekali habis. Dia rasa dia dah orang paling bahagia hari tu bila pak dia ambil bos atas reba. Kalau mak ambil bos atas reba tu tak pagi, pak ni payah nak duduk atas reba pak ni. Payah nak duduk atas reba pak ni payah. Satu hari itu ambil buat riba besar dia, cukup besar. Ataupun ditimang, kalau patut ditimang dan sebagainya, maka tidaklah anak orang ataupun anak-anak saudaramu dan anak kaum kerabatmu itu tidak diperdulikan dan buat tak mau bercakap dengan mereka itu. Demikianlah perbuatan segala budak daripada anak cucumu dan lainnya. Tu dia bagi panduan untuk kita jaga anak cucu kita. Tunjuk kasih sayang pada mereka. Masalah menghormatkan orang besar dan orang yang tua-tua. Maka iaitu disuruh syarak kita kerana ia satu adab yang bagus. Hormat orang tua-tua ni bagus. Yang ia adalah sifat kemanisan, kemanusiaan dan bukannya sifat kebinatangan. Bermula dalil yang menunjukkan itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirina. Diriwayatkan daripada Amr
bin Shu'aib, daripada bapaknya, daripada neneknya. Katanya telah bersabda Nabi SAW, tiada daripada umatku yang beradab dengan adab kemanusiaan itu oleh orang yang tiada belas kasihan akan budak-budak kami. Dan bukannya daripada umatku yang beradab dengan adab kemanusiaan itu oleh orang yang tiada tahukan kehormatan orang tua-tua kami. Kata Abu Isa, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Sopa macam tadi juga. Dia suruh supaya orang tua hormat budak-budak muda dan budak muda hormat pada orang tua-tua. Satu lagi, dia kata menghormatkan orang tua dan orang besar itu bagaimana caranya? Buat sebagaimana yang disuruh Nabi. Kalau datang orang besar dan orang tua-tua, maka hendaklah bangun kamu mempermuliakan dia. Dia suruh begitu. Kalau orang tua-tua, kita bangun hormat dekat dia. Dan sambut datang kepadanya, berjabat salam dan kucuk tangannya kalau ia orang yang patut dikucuk. Cium tangannya disuruh oleh syarak. Disuruh oleh syarak. Kita dengan ibu bapa, kita dengan orang alim, kita dengan orang tua yang terhormat, perilaku dia disunatkan kita cium tangannya. Sabit dengan hadis. Banyak hadis yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sunan Abu Daud dan sebagainya, cerita tentang berjabat tangan dan juga cium tangannya. Di antaranya hadis daripada An Abil Khattab Qatadah qala qultu li Anas akanatil musafahatu fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala na'am atau kama qala, hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Qatadah, aku bertanya kepada Anas, sahabat Nabi, apakah berjabat tangan itu merupakan amalan pada zaman Rasulullah? Jawabnya ya. Zaman Nabi, salam itu amalan dia. Jumpa, salam. Kemudian di dalam sebuah hadis lain, dia kata, Ali bin Umar radhiyallahu anhuma qissatun qala fiha fadanawna minan nabi sallallahu alaihi wasallam faqabbalna yadah atau kama qala, hadis riwayat Imam Abu Daud. Kata Ibnu Umar, kami dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami mendatangnya dan mencium tangannya. Peluk itu sunnah. Tapi peluk ni sunnah kepada orang yang lama tak jumpa. Tiap-tiap hari jumpa dia tak suruh peluk. Main-main tadi peluk lah sekali. Nak balik dipeluk pula kali dia. Itu dawa. Turun-turun pergi market jumpa peluk lagi. Tak ada berjalan. Dia dah peluk saja. Peluk ni pada orang yang jarang-jarang jumpa. 2 minggu, sebulan tak jumpa. Ataupun sekian lama tak jumpa. Jumpa tu disunatkan peluk. Cium tangan ni disuruh selalu pada orang yang tertentu. Hadis tadi ni hujung kepada satu kisah yang berlaku pada sahabat Nabi. Dalam satu medan perang, sebahagian daripada sahabat Nabi yang terpengaruh dengan kempen orang-orang munafik. Dia terpengaruh dengan kempen orang munafik, dia lari daripada medan perang. Bila lari balik ke Madinah, duk rasa takut. Duk merasa takut, duk merasa kita lari ini merasa bersalah. Macam mana nak jumpa Nabi, muka nak jumpa mana, sedangkan Nabi tahu kita lari. Bincang sama-sama sahabat yang lari ni, dia kata lah macam ni lah, kita pergi juga jumpa Nabi, kita pergi mengaku salah depan dia, kita terimalah apa juga hukuman dia. Kalau dia tak mau memaafkan kita tinggallah, kita tak duduk dari Madinah. Kalau sekiranya dia terima, kita tetap di Madinah. Okey. Bila sampai jumpa Nabi, mereka kata apa? Terus, ya Rasulullah, kami orang yang bersalah. Kamilah yang lari daripada perang itu. Nabi kata dekat mereka, sebenarnya kamu tidak bersalah. Kamulah orang yang berjuang pada jalan Allah. Maksudnya Nabi kata, kamu yang lari daripada medan perang ni, memang kamu salah. Tapi kamu mai balik mengaku kesalahan, bermakna kamu orang yang berjuang. Berjuang lawan nafsu. Kalau ikut nafsu, kita bila buat salah ke orang, kita tak minta maaf lah. Pakai halal itu. Aku nama nanti minta maaf, tak ada lah. Tapi orang yang melakukan kesalahan, sanggup mengaku salah dan minta maaf. Ini orang yang berjuang. Berjuang lawan nafsu.
Bila sahabat ni pergi jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, kami bersalah kerana kami lari daripada medan perang." Nabi kata, "Tak, kamu tidak bersalah. Bahkan kamulah orang yang berjuang." Sahabat dengar jawapan Nabi tu, jawapan yang mereka tak sangka sama sekali. Tak kata apa dah. Tunggu, peluk Nabi. Peluk Nabi, cium tangan Nabi. Kerana seronoknya mereka, kerana mereka duk sangka Nabi nak hukum mereka, tiba-tiba Nabi kata mereka tak salah. Sama kesnya apabila Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, daripada Madinah masuk balik Mekah dengan kekuatan tentera. Walaupun tidak berlaku tumpah darah, tapi Nabi masuk pula tu, masuk dengan hebat. Kafir Quraisy tunduk pada kehebatan Nabi. Masing-masing surrender, serah diri, mai tunduk di depan Nabi dalam keadaan hina. Mereka kata, "Ya Muhammad, kami serahlah urusan kami pada kamu. Kalau kamu hukum, kami terima hukuman itu. Kalau kamu maafkan kami, maka itu satu kurniaan bagi kami." Mereka duduk nampak, kata Nabi kata pancung. Tiba-tiba Nabi tidak pancung mereka, bahkan Nabi lepas mereka. Oh, itu satu kurniaan yang besar, satu keputusan yang mereka tak sangka. Dengan sebab Nabi buat macam tu, ramai lagi masuk Islam lepas. Cara yang ditunduk oleh Nabi SAW. Keras, kalau lawan dengan keras, pecah jahanam Nabi semua. Tapi kalau keras, kita lawan balik dengan penuh hormat dan lembut. Orang yang mulanya tadi keras, dengan sendirinya dia rasa bersalah pada diri dia. Dan itulah yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Kecuali dalam menghadapi golongan kufar, Nabi tak ada lembutnya. Dia pukul semacam. Bagi orang yang terus melawan. Baik. Jadi dia cerita tadi bagaimana kita nak menghormati orang tua. Dan apabila sudah masuk ia dalam majlis, maka hendaklah kemukakan akan dia pada tempat duduk dan bercakap. Kalau orang tua main, bagi dia duduk. Benjak-benjak bagi dia duduk. Janganlah yang muda-muda itu bercakap dan membuka mulut pada satu perkara, melainkan dengan minta izin lebih dahulu. Ni orang tua kita kata, budak ni duduk menyampuk pula. Yang tu. Hormat orang tua. Orang tua cakap, kita duduk senang-senang. Dia tanya kita cakap. Tidak kita duduk pulun menjadi penyanyi. Tak boleh. Jangan dibuat apabila orang tua-tua bercakap sama-sama dengan orang tua dan datang kamu dan memotong di tengah cakapnya. Kita main-main terus cinta masuk. Dia paduk sembang elok-elok, kita cinta main tu boleh tak kita? Jangan. Maka itu satu perkara yang jahat ada. Dan jangan engkau keraskan suara dan berbangkang dengan dia. Hidup keling dengan orang tua tak ada guna. Hidup keling dengan dia tak ada satu faedah. Patut engkau terima cakapnya, maka terimalah dengan manisnya. Dan jika tak patut dan tidak menerima pada akal, jika tidak kamu berupaya menerangkan salahnya dengan secukupnya, baiklah engkau diam. Dan jika berkuasa kamu menerangkan, maka minta berkata-kata dengan izinnya. Bercakap dengan orang tua. Kita tak setuju untuk dia ada kata tu. Tua tak ada bangkang kata-kata. Kalau kita kata tak, ni tadi saya masa duduk mengaji dulu. Hang mengaji apa? Hang mengaji apa hari? Duduk dia lah. Lebih dia nak menang ambil. Macam tu sudah. Hang mengaji apa hari? Aku makan garam dulu pada hang. Oh, kita pula dah dicapang telinga. Awak garam dulu masih garam larang. Tak lagi. Sebagai habis semua lah. Tak dah buat dulu. Bila nampak angin dia tinggi, kita bagi jalan. Ambil hang nak menang ambil dia dah, kita bagi jalan kat dia. Lah dia kata lah kat dia. Nak menang ambil. Kali pula lepas tu. Teruslah lah kata nak menang ambil. Buat tak tahu tu lah. Dah dia kata. Biar. Nak dengar bagi kita lemak. Ya? Ataupun kalau kita boleh minta izin, dengar dia bercakap habis tak? Kalau boleh saya tambah sikit. Bukan ni. Lepas itu saya pergi mengaji dengar dia kata lagu ni. Kalau dengar dia dengar, tak apa. Bagi dia. Kalau dia potong ke dia, ambil jangan duduk bergelut dengan dia. Dia kata begitu. Jadi jaga, jangan sampai rosak keadaan. Dia kata Imam Ghazali dalam Ihya, setengah daripada kesempurnaan menghormatkan orang yang tua-tua itu dan membesarkannya ialah tidak bercakap di hadapannya, melainkan dengan izinnya. Imam Ghazali kata, di antara tanda kita hormat orang tua, kita tak bercakap, melainkan dengan izinnya. Itu apa nama dalam
Dalam hadis, dia pernah cerita dulu seorang sahabat, bapa dia jalan main jumpa Nabi. Bila sampai dekat Nabi, Nabi tanya sahabat yang muda. Nabi kata, man hadha rajul? Siapa ni laki-laki ni? Jawab dia kata, hadha abi. Ni bapa saya. Nabi boleh kepala. Nabi kata, fala tamshi amama. Kalau dia bapa kamu, jangan kamu berjalan depannya. Wala taq'ud qablah. Kamu jangan duduk selagi dia tak dapat tempat duduk. Wala tastasibbulah. Jangan kamu jadi puncak orang maki bapa kamu. Nabi pesan macam tu dekat sahabat dia. Jadi kalau kita tengok, banyak sebenarnya adalah hadis yang menerangkan tentang perkara wallahu a'lam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ingatkan kita tentang golongan yang memakan harta anak yatim ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Shadaqallahul azim. Maksud dia, orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim, mereka makan harta anak yatim ini zulma, dengan cara zalim. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya mereka makan ketul-ketul api neraka ke dalam perut mereka. Wa sayaslawna sa'ira. Mereka akan diletakkan ke dalam neraka sa'ir Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam soal anak yatim dan harta anak yatim ini dibahaskan dengan detail oleh ulama. Ada setengah ulama mengingatkan kepada orang Islam yang suka makan kenduri arwah. Ada ulama yang ingatkan umat Islam yang suka makan kenduri arwah. Kalau sekiranya berlaku kematian, dan kematian itu ada meninggalkan anak yatim, satu orang laki-laki mati, dia ada anak yang belum cukup umur, bermakna harta peninggalan si mati dipanggil harta pesaka. Dan harta pesaka itu wajib difaraid, dibahagikan kepada orang-orang yang berhak menerima dia. Di antara orang yang berhak terima harta pesaka ialah anak dia. Sedangkan anak dia masih belum cukup umur. Anak dia dianggap yatim di dalam Islam. Dan kalau sekiranya kenduri arwah itu dibuat dengan menggunakan harta peninggalan si mati, yang juga merupakan bahagian harta anak yatim, maka kita yang pergi makan kenduri arwah itu, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya mereka makan ketul api neraka ke dalam perut mereka. Wa sayaslawna sa'ira. Di hari akhirat mereka layak di neraka sa'ir yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni kita kena jaga. Selalu kita ulang sebut benda-benda yang seumpama ini. Kenduri itu sesuatu yang baik. Lebih-lebih lagi kalau sekiranya kenduri itu dijamu kepada orang miskin dan kanak-kanak. Kenduri ini sesuatu yang baik, dan lebih baik lagi kalau sekiranya kenduri itu dijamu kepada orang miskin dan juga kanak-kanak. Tetapi kenduri arwah tidak pernah ditunjukkan di dalam amalan Islam. Tak pernah. Tidak salah kalau sekiranya kita nak buat, tetapi tidak terikat pada syarat. Kalau kita nak buat kenduri seminggu selepas jenazah dikebumikan saja nak buat kenduri. Kenduri syukur kerana mayat itu tidak menimbulkan musibah pada keluarga. Syukur kerana mayat itu kita sudah pun selamat kebumikan dia. Kita buat satu kenduri, tak apa. Tapi kalau kita macam sudah terikat pada satu kewajipan, mesti kenduri malam 1, malam 2, malam 3, malam 7, malam 14, malam 40, malam 100 dan sebagainya, dan kita rasa kalau tak buat berdosa, waktu itu kita salah. Nabi tidak pernah suruh buat malam 1, malam 2, malam 3, malam 7. Nabi tak pernah suruh. Bahkan ada di dalam asar yang dikeluarkan oleh sahabat Nabi, kata dia, sesungguhnya kami pada zaman Nabi SAW, Nabi menganggap
membuat makan pada malam kematian itu minan niyahah. Dia kata daripada ratap tangis yang diharamkan oleh agama Islam. Kita buat kenduri itu macam kita meratap menangis, macam kita menyesal, tak boleh terima takdir Allah kematian yang menimpa keluarga kita. So kalau nak buat pun jangan terikat kepada malam 1, 2, malam 3, malam 7, jangan. Dan jangan beriktikad mengatakan benda itu ibadah. Jangan beriktikad mengatakan benda itu wajib buat, kalau tak buat berdosa. Hari ini kalau kita tengok, dia sudah jadi satu macam budaya dalam masyarakat kita. Orang miskin tak ada duit pun nak kena buat juga. Kerana kalau tak buat rasa berdosa sangat dia di depan Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggal semayang, dia tidak rasa berdosa seperti mana dia rasa berdosa tak buat kenduri arwah. Dia tak bangkit semayang subuh, dia tak rasa berdosa. Tapi dia tak buat kenduri malam 14, dia rasa dia bersalah sangat di depan Allah. Ini satu silap faham, salah faham yang berlaku di dalam masyarakat kita, yang perlu kita beri nasihat supaya benda ini boleh dibetulkan. Supaya jangan sampai umat Islam terkeliru dengan soal-soal ibadah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Lebih-lebih lagi apabila yang mati itu orang yang ada meninggalkan anak yatim. Lebih-lebih lagi. Harta dia, harta peninggalan dia adalah harta yang cukup sensitif. Harta yang bercampur di dalamnya harta anak-anak yatim. Yang kalau sekiranya kita gunakan, kita menggunakan duit tanpa jalan yang hak, tanpa jalan yang sebenarnya. Kerana budak yang belum cukup umur, dia tidak ada keahlian untuk membenarkan digunakan harta itu. Dia tinggal anak umur 7 tahun. Kita pergi tanya anak dia umur 7 tahun dah mengaji sekolah darjah 1. Kita tanya dia. Kita ni, duit apa hang tinggal ni, lah ni jadi hak hang dah. Kami nak ambil 200. Bak kenduri roti canai malam ni. Boleh tak boleh? Budak darjah 1. Dia boleh cakap lah. Dia kata boleh. Dia kata boleh tu syarat tak terima. Syarat tak terima kerana dia tidak mempunyai keahlian untuk membenarkan orang guna harta itu. Dia tidak ada keahlian, maka kebenarannya ditolak oleh syarak. Yang tu prosedur yang ditentukan oleh fiqh. So, clear pada kita, jelas pada kita bahawa harta tu harta anak yatim dan tak boleh usik harta itu. Kalau kita nak guna buat apa-apa pun, gunalah duit lain. Jangan guna harta yang menjadi hak kepada anak-anak yatim ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kerana menjaga soal-soal ini menyelamatkan kita daripada diancam oleh azab Allah Subhanahu wa taala. Yang sebuah hadis lain Nabi SAW bersabda, kata Nabi, man masaha ala ra'si yatimin rahmatan kataballahu lahu bi kulli sya'ratin marrat 'alaiha yaduhu hasanah wa maha anhu bi kulli sya'ratin sayyi'ah wa rafa'a bi kulli sya'ratin darajah atau kama qala. Maksud dia sabda Nabi SAW, barang siapa yang menyapu, yang mengusap kepala anak yatim, rahmah dengan penuh kasih sayang. Dia jumpa anak yatim, dia pegang kepala, pegang dengan penuh kasih sayang. Dia tahu budak ni tak ada ibu bapa. Dia boleh gambarkan bagaimana kalau anak dia, tak ada bini dia. Wali Islam hari hamil lepas tunjuk cerita warga tua. Tak penghabis sekali tu anak 12 orang. Anak 12 orang, seorang pun anak tak mau belah dia. Bila orang tanya dia, pakcik ni anak berapa orang? Abang kata 12 orang, tak boleh abang dah, teriak dah. Sebab sayu rasa hati, anak tak mau belah. Punya dahsyatnya masyarakat hari ini, sifat rahmah tak ada. Tak berasa belah, tak berasa kesian. Beranak anak seorang mati, boh dalam beg petai, boh duit RM50 digantung di pagar surau. Minta lah mana-mana orang yang duk pergi semayang ni, orang pergi semayang ni orang baik lah. Dah hampa baik sangat, hampa tolong kamui anak aku. Bagi RM50.
Sifat rahmah tak ada dalam hati orang Islam hari ini. Tak ada sikit pun rasa kesian. Sedangkan seekor ibu burung ada rasa rahmah dalam diri dia. Dia tak sanggup pijak anak dia walaupun dia dalam kelaparan. Nabi sebut dalam hadis dia. Tiba-tiba manusia ni bila dia sesat, dia lebih teruk daripada binatang. Balhum adal, bahkan mereka lebih sesat daripada bahimatil an'am, daripada binatang ternakan. Maka sifat rahmah inilah yang ditekankan oleh Nabi SAW. Barang siapa dalam hatinya ada sikit sifat rahmah, hendaklah dibuktikan sifat rahmah, sifat kasih sayang itu pada anak yatim. Jumpa anak yatim, pegang kepala dia. Ingat dalam hati kita hari ni budak ni tak ada ibu bapa. Mungkin minggu depan anak kita tak ada ibu bapa. Mungkin minggu depan anak kita kehilangan kita. Mungkin minggu depan anak kita kehilangan tempat bergantung dia. Mungkin hari ini anak kita sebut aja nak apa, kita beli bagi. Minggu depan dia sebut, siapa pun tak puasa nak bagi ke dia. Kalau semua orang Islam ada ingat benda yang macam ini, ada ingat bahawa benda ni benda yang boleh kena siapa-siapa juga, maka sudah tentu di kalangan umat Islam akan timbul rasa rahmah. Anak siapa pun dia tak kira, yang penting ini anak yatim. Dia tidak ada kasih sayang ibu bapa. Kita berilah sedikit daripada kasih sayang yang ada dalam diri kita pada mereka ni. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menyapu kepala anak yatim dengan penuh kasih sayang, kataballahu lahu bikulli sya'ratin marrat 'alaiha yaduhu hasanah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan tulis, akan catat baginya, bagi tiap-tiap rambut yang diusap itu satu hasanah. Dia pegang kepala budak tu sapu, selai rambut satu hasanah, satu kebaikan Tuhan bagi. Berapa helai rambut tu yang dia usap tu, setiap helai rambut itu dikira satu hasanah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dia. Kata Nabi SAW, wa maha anhu bikulli sya'ratin sayyi'atan wa rafa'a bikulli sya'ratin darajah. Pada setiap helai rambut anak yatim yang dia sapu tu, Allah potong satu kejahatan yang dia buat, dan Allah angkat dia satu darjah mengikut helai rambut yang disapu oleh tangan dia tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, umat Islam ini sebenarnya, umat Nabi Muhammad SAW ini sebenarnya merupakan satu umat yang Allah bagi seluas-luas peluang untuk buat pahala. Kita umat Nabi Muhammad ini kena syukur banyak-banyak pada Allah berbanding dengan umat Nabi-Nabi dulu. Mereka tak dapat keistimewaan macam yang umat Muhammad dapat ni. Kita umat Nabi Muhammad SAW ini macam-macam peluang yang Allah bagi dekat kita untuk kita rebut, buat, dan Allah sediakan ganjaran yang besar di sisi dia. Jumpa anak yatim pegang kepala dengan penuh kasih sayang, setiap helai rambut diberi satu hasanah, setiap helai rambut dipotong satu sayyi'ah, satu dosa, dan setiap helai rambut itu Allah angkat darjat kita satu darjat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu daripada kelemahan dan kesilapan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallah, Subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا